Aina terus berjalan, tinggalkan Yanti dan Aldi. Mereka berdua tak boleh buat apa-apa, hanya menunggu dengan sabar. Aina berjalan melewati taman bunga tu dengan perlahan hingga akhirnya dia hilang di sebalik semak-semak yang berada di hujung taman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ini saya akan sambung cerita Pulau Hantu Chapters 2, yang mana terlepas Chapter 1 saya letakkan link dekat bawah. Yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Yang nak join grup Telegram saya dan nak beli lampu benang ni, dan ni saya letakkan link dekat bawah juga. Ni. Okey, macam biasa, sebelum saya mulakan, kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Tiba-tiba Aldi terdengar bunyi aneh yang datangnya dari segala arah. Bunyi tu macam suara orang tengah berbisik-bisik nak tangkap dia. Aldi cepat-cepat berlari selamatkan diri. Bila dah begitu jauh, tiba-tiba ada orang berbaju putih panggil dia. Wajahnya bersih. Dialah yang selamatkan Aldi dari dikejar orang-orang misteri malam tadi dan bawa dia ke rumah. Kemudian dia bagi Aldi makan. Lepas makan, dia suruh Aldi tidur dalam bilik. Lepas tu tiba-tiba je dia nampak Yanti dan Aina dekat sini. Setelah bercerita tentang keanehan pulau tu, mereka tinggal ke tempat tu dengan segera sebab hari dah semakin gelap. Mereka bertiga menuju ke pantai. Malam menjelma. Sampai je dekat kawasan perkemahan, Yanti, Aina dan Aldi cepat-cepat pindahkan kemah dan barang-barang ke tepi pantai. Mereka dah tak berani berkemah dalam hutan. Setelah selesai pindah semua barang, mereka duduk berehat dan Aldi sambung cerita yang dia alami malam tadi. Kata Aldi, lebih kurang 2 minit Abin masuk ke sana. Tiba-tiba dia nampak Abin berlari macam orang ketakutan. Bila Aldi panggil dia, Abin tak hiraukan dan terus berlari jauh ke dalam hutan. Tak bawa lampu suluh. Dia terus panggil mereka yang lain dan segera berlari menyusul Abin dari belakang. Tapi Abin berlari terlalu laju sampaikan Aldi akhirnya tersesat dan alami kejadian aneh macam yang telah diceritakan tadi. Yanti dan Aina dengar dengan penuh khusyuk. Mereka belum cerita tentang mimpi aneh yang dialami oleh Aina kepada Aldi. Sekarang bukanlah waktu yang sesuai untuk ceritakan hal tu. Kemudian Yanti minta telefon Aina dan minta nombor telefon pemandu bot dari Aldi. Tapi Aldi cakap dekat pulau ni signal kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tu yang pemandu bot bagi tahu dia kemarin. Kena panjat bukit baru ada signal. Sebab tu malam tadi entah berapa kali dia telefon Abin, tapi line telefon tak ada. Yanti bersuara, pemandu bot tu ada bagi tahu tak bukit mana? Tak ada pula. Tiba-tiba Aina tekan kepala dengan kedua tangannya. Nafas Aina kencang, kedua biji matanya naik ke atas. Aldi terus berteriak sambil pegang bahu Aina. Aina, kau kenapa ni?
Nafas Aina semakin kencang, matanya tertutup, badan dia menggigil dan terkejang-kejang. Kemudian Aldi suruh Yanti ambilkan air putih. Yanti terus berlari untuk ambil air putih dekat dalam kemah dan bagi pada Aldi. Kemudian Aldi basuh muka Aina sambil mulutnya bergerak-gerak macam baca sesuatu. Yanti jadi panik. Dia panggil Aina sambil goncang-goncangkan bahu Aina tu. Aina, kau kenapa Aina? Kau kenapa? Tiba-tiba mulut Aina keluar buih. Muka dia berpeluh-peluh. Tubuhnya terasa dingin. Perlahan-lahan tubuh Aina kembali diam dan akhirnya berhenti. Wajahnya nampak pucat. Yanti rasa lega sebab Aina dah tak terkejang-kejang lagi. Kemudian Aldi letakkan hujung jarinya dekat hidung Aina. Aina tak bernafas. Yanti terkejut bukan kepalang. Aldi suruh Yanti jaga Aina kejap. Dia nak pergi ambil minyak angin dengan selimut dalam kemah. Yanti terus letakkan telinga dia dekat dada Aina. Jantung Aina tak berdegup. Yanti terus menangis semahu-mahunya. Dia tak sangka Aina dah meninggal dunia. Baru je beberapa minit lepas mereka berbual. Yanti menangis sambil peluk Aina. Tak lama kemudian Aldi datang bawa minyak angin. Dia sapu minyak tu dekat hidung Aina. Tiba-tiba Aina bernafas balik. Nafasnya terlalu cepat. Matanya tertutup. Aldi terus selimut badan Aina dan angkat masuk ke dalam kemah. Kemudian Yanti dan Aldi buat keputusan untuk duduk berjaga-jaga depan pintu kemah. Mereka berbual tentang banyak hal aneh yang terjadi sejak hari pertama lagi mereka dekat sini. Dan masa inilah waktu yang sesuai. Yanti bercerita tentang mimpi Aina kepada Aldi. Aldi sangat terkejut. Malam semakin larut. Suara-suara aneh di tepi pantai mula terdengar sedikit demi sedikit. Macam malam pertama, suara-suara tu terdengar macam ada keramaian. Namun suaranya perlahan, macam mereka tengah berbisik-bisik antara satu sama lain. Yanti teringat mimpi Aina. Dalam mimpi tu, Aina nampak ada dua kerajaan jin yang tengah berperang. Jin yang bermukim di pantai lawan jin yang bermukim di hutan. Kata Aina, jin yang bermukim di pantai tak jahat macam jin yang bermukim di hutan sebab majoriti mereka adalah jin Muslim. Disebabkan tak nak ganggu mereka dan diganggu mereka, Yanti dan Aldi buat keputusan untuk masuk dan berkurung dalam kemah. Tak lama kemudian Yanti tertidur dan terjaga lebih kurang pukul 4 pagi. Dia tengok Aina dah sedar dan duduk berbual dengan Aldi. Bila tengok Yanti dah terjaga, Aina ajak Yanti duduk berbual dengan mereka. Aina cakap dia mimpi buruk lagi. Dalam mimpi tu, dia dibawa oleh seorang lelaki berjubah putih dan berserban panjang. Dia bawa Aina berjalan ke dalam hutan. Mereka berdua berjalan melewati kampung yang penduduknya terlihat menyeramkan. Mereka gantung tulang-tulang binatang dekat luar halaman rumah dan menatap mereka berdua dengan penuh amarah dan kebencian. Lelaki berserban tu bawa Aina menuju ke sebuah istana yang berdiri megah. Dalam istana tu, banyak askar yang lengkap dengan pedang-pedang berkilauan. Dekat bawah istana tu ada sebuah penjara besi yang luas. Dalam penjara tu ada banyak tawanan yang berbadan kurus. Mereka semua menjerit-jerit sambil hulurkan tangan minta tolong. Mereka diseksa, diikat dengan rantai, dipukul dan ditikam dengan benda-benda tajam. Aina takut tengok keadaan tu. Dia sampaikan menangis dan suruh lelaki berserban tu segera bawa dia pergi dari tempat tu. Kemudian mereka kembali menuju ke istana semula. Dekat istana, mereka berjumpa dengan seorang lelaki yang mengenakan pakaian kerajaan. Pakaian tu sungguh indah dan ada mahkota yang terbuat daripada emas dan permata di kepalanya. Barulah Aina tahu lelaki tu adalah seorang raja. Tapi raja tu nampak bersedih sambil cium dan peluk sesuatu yang ditutup dengan kain. Bila Aina datang dekat dan tengok, ternyata tu adalah tubuh seorang budak kecil yang terbaring. Wajahnya nampak pucat. Baru dia tahu kenapa raja tu menangis. Ternyata itu adalah anaknya yang telah meninggal. Tak lama kemudian, tiba-tiba raja tu marah dan tampar Aina. Lelaki berserban tu segera tenangkan keadaan. Kemudian mereka berdua berbincang satu sama lain. Aina tak faham bahasa apa yang mereka gunakan. Tak lama kemudian, lelaki berserban tu bawa Aina pergi, lepas ambil sesuatu daripada tangan raja tu. Tiba-tiba mereka dah sampai di sebuah penjara yang lain. Tapi penjara tu kosong tanpa tawanan. Mereka terus berjalan melewati lorong hingga sampai di sebuah ruangan. Dekat situ Aina dengar satu jeritan merintih-rintih menahan sakit.
mereka terus berjalan di ruangan tu dan masuk ke sebuah ruangan yang lebih kecil, dijaga oleh 6 askar yang bersenjata lengkap. Kemudian lelaki berserban tu keluarkan benda kecil dari bajunya dan tunjuk pada askar tersebut. Askar tu bagi mereka jalan dan buka pintu penjara. Setelah pintu tu dibuka, Aina lihat ada seorang lelaki mengerang dan menggigil kesakitan terbaring atas tanah. Setelah melihat wajah lelaki tu, Aina terus menjerit, "Abin!" Keadaan Abin lemah. Dia tak mampu buka mulut untuk berkata-kata. Bibirnya kering. Sekujur tubuhnya penuh luka dan darah. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai yang besar. Aina menangis semahu-mahunya dan sampai berusaha buka rantai tersebut, tapi tak berjaya. Kemudian Aina minta tolong daripada lelaki berserban tu, tapi dia hanya diam, tak menjawab. Aina terus menangis sambil berusaha untuk lepaskan rantai tersebut, namun tetap tak berjaya. Tak lama lepas tu, entah macam mana, tiba-tiba je mereka dah berada dekat tempat lain. Lelaki berserban tu bawa Aina berjalan menuju ke sebuah ruangan yang lain. Ruangan tu terlihat macam istana. Dekat dalamnya terdapat banyak lagi ruangan-ruangan yang lain. Mereka masuk ke dalam salah satu ruangan yang berada di sebelah kanan. Dalam ruangan tu pula ada banyak lagi ruangan yang lain. Mereka masuk ke ruangan yang berada paling hujung. Dekat dalam ruangan itulah Aina bertemu dengan Mila dan Rita. Mereka terkurung dan kedua tangan mereka diikat dengan rantai. Mereka berdua menangis minta tolong daripada Aina. Aina terus berlari hulurkan tangan ke dalam penjara tersebut, tapi tak sampai kerana posisi mereka terlalu jauh ke dalam. Aina betul-betul panik. Beberapa kali dia pukul dan rempuh pintu tu, namun tak berjaya. Kemudian Aina minta tolong daripada lelaki berserban tu, tapi dia hanya diam dengan tatapan yang kosong. Tak lama kemudian, lelaki berserban tu bawa Aina pergi dari tempat tersebut, tapi Aina memberontak tak nak pergi. Tiba-tiba entah macam mana mereka dah berada dekat istana tempat pertama kali Aina berjumpa dengan raja tu. Kemudian raja bagi setangkai bunga mawar pada Aina. Aina bingung dengan apa yang terjadi, tapi dengan segera lelaki berserban tu bawa Aina pergi ke dalam hutan tempat pertama kali dia berjumpa dengan lelaki berserban tu. Kemudian lelaki berserban tu ambil bunga mawar dan cacakkan ke tanah. Dan untuk pertama kalinya lelaki berserban tu bersuara dan bagi tahu Aina macam mana nak selamatkan kawan-kawan dia. Menurut lelaki berserban tu, Aina kena datang ke tempat ni dan ambil setangkai bunga mawar tu. Kemudian bawa bunga mawar tu ke tempat Abin buang kotorannya. Kemudian gali tanah dekat situ hingga jadi sebuah perigi. Lepas tu cabut satu kelopak bunga mawar tu dan campurkan ke dalam air perigi. Yang selebihnya tanam dekat tepi perigi. Disebabkan Abin dah buang kotorannya dalam perigi yang mereka anggap suci, anak raja jatuh sakit dan meninggal sebab terminum air yang tercemar dengan kotoran Abin. Lepas lelaki berserban tu habis dia cakap, tiba-tiba dia terus hilang. Yang tidak Aldi terdiam, tak mampu nak berkata apa-apa setelah dengar Aina cerita tentang mimpi misterinya tu. Jam dah dekat pukul 6 pagi. Mereka bergegas siapkan sarapan dan merancang untuk cari tempat bunga mawar yang dimaksudkan dalam mimpi Aina tu. Matahari dah terbit. Dah masuk hari ketiga mereka berada dekat situ. Dalam pukul 7 pagi, mereka bertiga dah mula berjalan masuk ke dalam hutan. Sebelum berjalan lebih jauh ke dalam hutan, Aldi bawa Yanti dan Aina ke tempat dia teman Abin malam tu. Mereka jumpa sebuah perigi yang ukurannya 4 meter persegi. Perigi tu dah ditumbuhi dengan semak samun dan rumput-rumput liar. Mereka betul-betul tak sangka dekat tempat tu ada perigi rupanya. Dan yang lebih anehnya lagi, dalam perigi tu ada ikan yang jumlahnya puluhan ekor. Bentuknya unik, berwarna-warni, ukurannya hanya sebesar 2 jari. Mereka tak pernah lagi tengok ikan macam tu sebelum ni. Tapi sayang, ikan-ikan tu semua dah mati dan terapung dalam perigi. Aldi bersuara, mimpi Aina memang betul. Ikan-ikan ni sebagai bukti bahawa air perigi yang mereka anggap suci ni dah tercemar. Tak lama kemudian mereka teruskan perjalanan. Setelah jauh berjalan, mereka terjumpa dengan sebuah anak sungai. Airnya cukup deras. Mereka berhenti rehat dekat sana selama beberapa minit sebelum sambung perjalanan semula. Masa tengah berjalan tu, tiba-tiba Aina bersuara, rasanya tak lama lagi kita akan sampai ke tempat tu. Kali ni Aina yang jalan dulu. Yanti dan Aldi ikut dari belakang. Dah dekat 3 jam mereka berjalan kaki. Tiba-tiba mereka jumpa slipper Mila, tapi sebelah je. Mereka cari sebelah lagi dekat sekitar kawasan tu. Akhirnya jumpa juga beberapa meter dekat depan. Yanti terus berteriak
panggil mereka. Mila! Rita! Tapi senyap, tak ada yang menyahut. Cepat-cepat mereka teruskan perjalanan. Tak berapa lama kemudian, mereka sampai di sebuah tebing yang tingginya lebih kurang 6 meter. Aina segera belok ke sebelah kiri, kemudian berjalan lurus ke depan. Yanti dan Aldi hanya diam, ikut je dari belakang. Mereka tiba di sebuah lereng bukit. Di kanan dan kiri ada 2 bukit batu yang cukup tinggi. Ada banyak pokok-pokok beringin yang besar tumbuh di sepanjang jalan tu. Tiba-tiba muncul beberapa ekor beruk yang cukup besar. Beruk-beruk tersebut hanya menatap mereka dari atas pokok dan ikut ke mana saja mereka pergi. Yang anehnya, beruk-beruk tersebut tak berbunyi sedikit pun. Yanti mula rasa takut. Dia bersuara, "Aina, betul ke jalan ni?" Aina hanya anggukkan kepala sambil terus berjalan ke depan. Aldi pula sibuk halau beruk-beruk aneh yang bertinggi atas pokok-pokok beringin tu. Mereka terus berjalan melewati pokok-pokok beringin dengan berhati-hati dan berjaya melewatinya dengan selamat tanpa gangguan dari beruk-beruk aneh tersebut. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang cukup indah. Tempat tu macam taman bunga. Ada bermacam-macam jenis bunga dekat situ. Luasnya separuh padang bola. Kemudian Aina macam terfikirkan sesuatu. Aldi bersuara, "Dekat sini ke tempatnya Aina?" "Bukan, dekat sana." Aina tunjuk ke hujung taman. Kemudian dia suruh Yanti dan Aldi tunggu dekat sini dulu, biar dia seorang je pergi ambil. Tapi Yanti dan Aldi berkeras nak ikut. Aina bersuara, "Yanti, Aldi, korang jangan risau. Aku ada benda ni." Aina keluarkan benda kecil dari poket seluar dia. Benda tu pemberian lelaki berserban dalam mimpi dia malam tadi. Sebab tu Aina tak bagi mereka berdua ikut. Sebab mereka tak ada benda ni. Takutlah terjadi apa-apa pada mereka nanti. Aina terus berjalan, tinggalkan Yanti dan Aldi. Mereka berdua tak boleh buat apa-apa, hanya menunggu dengan sabar. Aina berjalan melewati taman bunga tu dengan perlahan hingga akhirnya dia hilang di sebalik semak-semak yang berada di hujung taman. Kini tinggal Yanti dan Aldi duduk di bawah salah satu pokok yang ada dekat taman tu. Aldi dan Yanti bercerita tentang banyak hal. Masa malam pertama tu yang mereka dengar kecoh-kecoh dekat luar tu, masa tu Abin masih tidur lagi. Aldi mengintai dari dalam kemah. Dia nampak ada orang tengah berdiri dalam hutan sambil perhatikan kemah mereka. Tak lama lepas tu, tiba-tiba Abin mengigau sambil berkata, Ya, aku akan buat. Tapi tolong jangan cederakan aku dan kawan-kawan aku." Kemudian Abin diam. Lepas tu Aldi intip lagi keluar. Orang yang berdiri dalam hutan tu dah hilang entah ke mana. Jam dah pukul 12 tengah hari. Dah sejam mereka duduk dekat situ tunggu Aina. Tiba-tiba Aldi bagi bunga pada Yanti. Tersipu-sipu Yanti ambil bunga tu. Merah muka dia. Tak lama kemudian mereka nampak ada orang tengah berdiri dekat jalan nak masuk ke taman tu. Orang tu menatap mereka berdua dengan renungan yang tajam. Tiba-tiba dia terus pergi dan hilang di sebalik semak. Yanti mula rasa tak sedap hati berada dekat situ. Tiba-tiba suasana terasa berubah jadi menyeramkan. Aina pula tak muncul-muncul lagi. Kemudian Yanti ajak Aldi cari Aina sebab dah terlalu lama mereka dekat situ. Aldi setuju. Mereka pun menuju ke arah Aina berjalan tadi. Mereka mula keluar dan tinggalkan taman tersebut. Langit mendung, mungkin hujan akan turun tak lama lagi. Kemudian mereka berhenti di sebuah dinding tebing yang tingginya sekitar puluhan meter. Dinding tebing tu ditumbuhi rumput-rumput liar dan lumut. Mereka duduk dekat situ selama beberapa minit. Gerimis mula turun. Dalam masa yang sama, tanpa sengaja, Yanti terpandang ke arah tepi tebing. Macam ada lubang gua yang berada jauh dari tempat mereka berada tu. Yanti segera beritahu Aldi. Aldi terus menoleh dan ajak Yanti berteduh dalam gua tu. Mereka berdua berlari menuju ke arah gua tersebut sebelum hujan lebat turun. Mereka hanya berteduh dekat mulut gua je, tak berani nak masuk ke dalam sebab dekat dalam sana terlalu gelap. Jam dah pukul 2 petang. Aina pula entah ke mana. Tiba-tiba ada suara aneh yang mereka dengar dari dalam gua tu. Suara tu terdengar macam suara pekikan yang panjang. Mereka berdua terus bangun sebab terkejut. Tak lama kemudian terdengar macam ada bunyi batu gua runtuh dekat dalam sana. Mereka buat keputusan untuk duduk keluar sikit dari mulut gua. Kemudian terdengar lagi macam bunyi tapak kaki.
orang tengah berlari keluar. Yanti dan Aldi dah bersiap sedia untuk lari selamatkan diri. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam gua. Yanti! Tolong! Suara tu semakin dekat dan semakin mendekat. Akhirnya muncul seseorang dari dalam gua tersebut sambil berlari. Tubuhnya berlumur dengan lumpur hitam dan ternyata orang tu adalah Aina. Yanti dan Aldi terus berlari untuk bantu Aina. Mereka bawa Aina keluar dari gua tersebut. Yanti bertanya, Kenapa Naina? Makhluk aneh tu takutkan aku. mereka terus bawa Aina berjalan merempuh hujan gerimis, melewati taman bunga dan pokok-pokok beringin di lereng bukit dengan selamat. Kemudian mereka berhenti di bawah sebatang pokok beringin. Anehnya, beruk-beruk yang tadinya banyak bertinggi atas pokok tu dah tak kelihatan. Gerimis masih turun. Sesekali terdengar bunyi guruh di dada langit. Sementara mereka masih di bawah pokok beringin tunggu hujan reda. Dekat situlah Aina bercerita tentang apa yang dia alami tadi. Menurut Aina, makhluk tu besar sangat, macam orang besar yang kejar mereka berdua malam kemarin. Dan gua itu adalah satu-satunya jalan untuk sampai ke belakang tebing sana. Sebab kalau ikutkan mimpi Aina, tempat bunga mawar tu berada di sebalik gua tu. Kemudian Aina buka balutan kain yang dibawa. Dalam balutan tu ada setangkai bunga mawar. Mereka bertiga sangat gembira. Tak tunggu lama, Aldi ajak mereka bergerak sekarang juga sebab beberapa jam lagi malam akan menjelma. Jam dah pukul 4 petang. Mereka percepatkan langkah. Dipendekkan cerita, mereka sampai dekat kemah lebih kurang pukul 6 lebih petang. Mereka terus buat unggun api dan sediakan makan malam. Mereka nak gali perigi malam tu juga supaya lebih cepat kawan-kawan mereka dijumpai. Lepas makan, sekitar pukul 8 malam, mereka mula menggali perigi guna kayu-kayu yang dah mereka tajamkan hujungnya dengan pisau. Perigi yang mereka buat tu tak terlalu jauh dari perigi pertama. Jaraknya lebih kurang 10 meter. Sedikit demi sedikit mereka mula menggali. Dan akhirnya lebih kurang pukul 6 pagi, mereka berjaya gali perigi tersebut. Airnya mula mengalir. Kedalamannya lebih kurang 5 meter. Setelah selesai gali perigi, mereka bersihkan kawasan permukaan atas tu untuk tanam bunga mawar dekat tepi perigi. Kemudian cabut kelopak bunga mawar dan taburkan ke dalam perigi tu. Bila dah selesai, Ana keluarkan botol kecil berisi air berwarna biru. Botol tu lelaki berseban yang bagi pada dia. Air dalam botol kecil tu akan membuatkan air perigi yang mereka gali ni jadi jernih dan bersih. Aina terus tuangkan semuanya ke dalam perigi tersebut. Semuanya dah selesai. Jam dah dekat pukul 7 pagi. Matahari mula terbit. Mereka bertiga segera bersihkan diri. Yanti bersuara, Aina, apa lagi yang kita kena buat lepas ni? Aku tak tahu. Aku kena tidur dulu untuk tanya lelaki berseban tu. Korang tidurlah juga, berehat. Mereka masuk ke kemah masing-masing dan akhirnya tertidur sebab letih semalaman gali perigi. Sekitar pukul 3 petang, tiba-tiba Yanti terdengar suara orang berteriak diikuti dengan bunyi bot. Yanti terus keluar kemah. Aina masih tidur lagi. Aldi dah ada dekat luar. Rupa-rupanya pemandu bot dengan 2 orang krunya sampai untuk ambil mereka. Dah masuk hari keempat mereka berada dekat sana. Bot tu terus bergerak ke pantai, dekat dan semakin dekat dan akhirnya berlabuh. Pemandu bot dan 2 orang krunya keluar dan berjalan ke arah mereka. Bila sampai, Aldi terus ceritakan semua kejadian yang mereka alami pada pemandu bot dan 2 orang krunya. Mereka nampak ketakutan. Kemudian mereka minta izin untuk berbincang jauh sikit daripada Aldi dan Yanti. Sebenarnya Yanti curiga mereka terlihat macam tengah merancang sesuatu. 5 minit kemudian, pemandu bot dengan 2 orang krunya datang menghampiri mereka berdua. Pemandu bot tu minta maaf pada mereka dan bagi tahu kalau nak selamat, mereka kena keluar dari pulau ni dengan segera. Menurut pemandu bot tu, dulu pernah terjadi juga beberapa kali kejadian macam ni, tapi jumlah mereka lebih ramai. Mereka semuanya meninggal dalam keadaan yang mengerikan, kecuali satu grup yang datang sebelum grup Aldi ni. Mereka itulah satu-satunya grup yang selamat dari pulau ni. Bila dengar pemandu bot cakap macam tu, Aldi terus lepaskan tumbukan ke muka pemandu bot tu sambil berteriak, Kenapa kau tak beritahu kami sebelum ni ah? Aldi tiba-tiba menggila macam orang kerasukan. Mata dan wajahnya jadi merah. Pemandu bot yang ditumbuknya terus jatuh ke tanah. 2 orang krunya pun kena pukulan tersebut. Melihat keadaan tersebut, Yanti segera meleraikannya. Sudah. Hentikan Aldi. Hentikan. Tak lama kemudian, keadaan kembali tenang semula.
Okey, itu dia chapter kedua cerita Pulau Hantu ni. Apa yang akan terjadi pada Abin, Mila dan Rita? Adakah mereka bertiga akan selamat? Nak tahu? Tunggu chapter ketiga cerita ni. Sila komen chapter 3 banyak-banyak sikit dan doakan saya supaya cepat-cepat capai 10k subscriber. Bagi anda yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di chapter 3 cerita ni. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.